adalah set kepada nilai X yang mungkin. So set kepada nilai X yang mungkin tu tidak jelas lah, sepatutnya dia tak boleh sebut X, dia kena sebut objek. Set kepada nilai-nilai objek. So objek kadang-kadang huruf X. Most cases. Kadang-kadang dia tak semestinya bila ditulis dalam gambar rajah, gambar rajah yang ada arrow diagram macam ni. Okay. Kita tak tulis pun apa itu set tu. Tapi kita fahamlah biasanya kita guna huruf X. So cikgu akan guna satu contoh yang mudah dekat tepi untuk kamu faham konsep antara julat domain dengan image. So you kena faham very simple, jangan ambil benda ni sebagai susah. Bila kita label seorang-seorang ni, kita panggil yang ni objek. Bila kita kumpul mereka bersama, so 2 dengan 3 ni, kalau kita ambil semua ni, kita panggil dia domain. So domain adalah nilai-nilai. So bila cikgu sebut domain, kamu kena kumpul ke semua mereka. Bila nak kumpul, kamu dah belajar dalam mod masa tingkatan 1, nak kumpul benda kita akan pakai set notation. So that's why cikgu akan buat 2 dan 3 begitu. Tu cara kita nak tulis domain. So atau ada cara lain yang tulis domain kalau terlalu banyak sangat, ada daripada satu nilai kepada satu nilai yang lain. Contohnya domain ada daripada 3 ke 9. So kita akan tulis domain tu sebagai 3 lebih kecil atau sama dengan X, lebih kecil atau sama dengan 9. Ini maksudnya dari 3 sampailah 9. Termasuklah point-point semua. Termasuk point-point, termasuk pecahan-pecahan semua. So tidak berlakulah dalam kes 2 dengan 3 yang seperti cikgu lukis gambar rajah anak panah ni. Kita punya domain hanya ada 2 benda sahaja, nombor 2 dan nombor 3. So bila dia ada satu benda, seperti juga yang kamu tengok dalam latih diri 1.2 nombor 1A ni. Okay, bila kamu tengok nombor 1A dengan kamu tengok nombor 1C, bezanya adalah nombor 1A tu dia satu benda yang dibincangkan. So nombor 1A tu boleh tukar kepada gambar rajah anak panah. So cikgu tulis kat tepi ni, nombor 1A dia boleh tukar kepada gambar rajah anak panah. Namun manakala nombor 1C, kita tak boleh tukar kepada gambar rajah anak panah. Tak boleh. Kerana apa? Sebab dia terlalu banyak nilai. Antara negatif 3 sampai 5, so cikgu highlight pakai warna kuning sekarang, you tengok dekat sini kan, nombor C. Antara negatif 3 sampai 5, ada terlalu banyak nilai X. Kalau cikgu tengok nombor 1 sampai nombor 2 pun ada 1, 1.2, 1.4, 1.008, 1/3, 1.27, 1.99, terlalu banyak. That's why kita tak boleh lukis dia dalam gambar rajah anak panah. Yang kita biasa boleh lukis dalam gambar rajah anak panah adalah kes yang 1A. So beza antara kedua-dua ni adalah yang 1A tu kita panggil dia discrete. Discrete ni maksudnya dalam bahasa Inggeris discrete. Discrete. D-I-S-C-R-E-T-E. Discrete. So ada diberitahu dalam konteks, cuma cikgu kena jelaskan begini kalau tak kamu tak faham. Yang sebelah kanan kita panggil dia selanjar. Selanjar ni dalam bahasa Inggeris kita panggil dia continuous. 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 So kamu kena fahamkan apabila discrete dia punya domain, maka dia punya image akan jadi discrete juga. Apabila selanjar kita punya domain seperti C, kita punya image akan jadi juga continuous, akan jadi juga selanjar. Baik. Balik pada contoh yang biru tu ya. Sebalik contoh yang biru itu, sebelah kanan ni kalau seorang-seorang kita panggil image lah. Bila kita kumpul yang ada objek sahaja, iaitu nombor 4 dengan nombor 5. Yang ni kita panggil dia julat. Julat ni ada benda, dia kena ada objek. Image yang ada objek, itu orang panggil julat. Manakala kalau kamu kumpul, itu beza dekat sebelah codomain. Bila kita kumpul semua ni, kita panggil dia codomain. So kamu dah belajar benda ni, cuma cikgu nak kena jelaskan sekali lagi. So image yang paling kecil, dalam image mungkin ada julat. Image berada dalam julat. Dan julat mungkin berada dalam codomain. So cikgu boleh bagi codomain yang besar gila, nombor 1 sampai 100. Tapi yang ada image hanyalah 4 dengan 5.
So yang ada image tu bila kita kumpul jadi julat. Kalau seorang-seorang kita panggil image. Kalau kita kumpul image jadi julat. Kalau kita ambil semua yang dalam set sebelah kanan, kita panggil dia codomain. So mungkin, cikgu ulang, mungkin tak semua codomain ada objek. Okay. Silakan kalau ada soalan apa-apa sebelum saya sambung. Sir, Ya. kiranya macam kalau objek dia ada image, lepas tu image tu dia julat, then tak semua Image tu bila kita kumpul. image bila dia kumpul. Bila kita kumpul semua image, so julat dalam arti kata lain adalah semua image. Semua means semua lah. Semua means semua. Maksudnya semua nilai-nilai Y yang mungkin. Sama soalan kamu. Macam ni. Kiranya semua image tu julat. Betul? Then tak semua codomain tu ada objek, kiranya macam tu. Betul. Tak semua yang dalam codomain tu ada objek. Terpulang kepada kita. Macam kamu buat paksi Y. Kalau kamu fikir paksi Y itu sebagai image, salah. Kamu kena fikir paksi Y itu sebagai codomain. Sebab tak semua graf ada nilai Y pada yang nilai-nilai Y yang tak ada. Contoh kamu tengok nombor C. Cikgu besarkan masalah ni sebab mungkin ada yang pakai handphone. So kita balik pada contoh C. So this is a very good example. Cuba kamu tengok nombor 2 dan ke bawah. So nombor 2 dan ke bawah, cikgu pakai color merah ni sekarang. Okay, nombor 2 dan ke bawah. So ini adalah Y lebih kecil daripada 2. Y lebih kecil daripada 2. So Y lebih kecil pada 2 adalah nilai-nilai Y yang tak ada objek. Setuju tak dengan pernyataan cikgu? Setuju. So nilai-nilai Y yang tak ada objek, kalau kita gabung dengan nilai-nilai Y yang ada objek, kita akan dapatlah paksi Y. So dalam kes ni, paksi Y, so ni paksi Y, semua nilai-nilai Y ni kita panggil codomain. Manakala ada antara 6 sampai 2 ni, kalau kamu tengok, antara 6 sampai 2 ni adalah nilai-nilai Y yang ada objek. Tak percaya kita tengok macam 3.5 kat sini contohnya. Tu ada objek. Ni pun ada objek. Kita boleh cari objek dia. So mana-mana. So kesimpulannya, di mana yang ada graf, di situlah ada objek, di situlah ada image, di situlah ada julat. So dalam soalan C, kalau cikgu nak label julat, so cikgu akan kena tengok yang ni sajalah. So ni julat. Sebab julat adalah nilai-nilai Y yang ada objek sahaja. So dari 2 sampai 6. So dari 2 sampai 6 tu ada banyak nilai tau. So cikgu tak boleh nak guna 2,6, tak boleh. So cikgu kena buat lebih kecil atau sama dengan Y, dan lebih kecil atau sama dengan 6. So nak pakai Y boleh, nak pakai Fx pun boleh lah. Fx, kadang-kadang orang label Fx, kadang-kadang orang label Y, sama sahaja. So apa kita punya domain sekarang? So siapa boleh beritahu, silakan. Apa kita punya domain dalam contoh C? Negatif 3 hingga 5, thank you. Nak pakai yang continuous ke nak pakai yang discrete? Continuous. Continuous, sebab dia sampai kan. So domain huruf X ke huruf Y? X. Huruf X, gitu. So domain senang nak tengok. Tapi sebenarnya domain tu ada banyak lagi lah. Sebenarnya paksi X tu domain. Tapi sebab soalan ni dia dah macam, dia dah lekatkan antara negatif 3 dengan 5. So kita boleh je nak nyatakan domain tu negatif 3 atau 5. Sebenarnya graf ni panjang lagi ni. Kalau kita sambung ni, domain tu tak habis je sebenarnya. Tapi sebab kita dah lock antara negatif 3 dengan 5, so kita kekalkan ikut gambar rajah soalan yang diberi. Melainkan kalau cikgu sambung garisan tu, kalau cikgu sambung garisan ni ke atas, macam tu. So kalau cikgu sambung, cikgu punya domain berubah, cikgu punya image dan julat pun berubah. So julat cikgu akan jadi lebih besar daripada 2. Sebab tak ada sampai bila-bila. So cikgu fahamkan kamu dekat sebelah kanan sikit lagi ya. Cikgu punya ni slow sikit, sorry nak gerak ke kanan tu agak susah. Ini degil lah benda ni. Degil. Scrolling tak jadi, tak apalah cikgu buatkan buat.
So kalau cikgu buat just graph dia macam ni. Okay. So this is F. So kalau cikgu buat sini 2. So kalau cikgu bagi kamu graf begini, dia punya domain nilai-nilai X dia tak jelas daripada berapa sampai berapa. So cikgu ada, kalau cikgu boleh sambung ni garisan ni. So garisan dia tidak ada penghujung sampai bila-bila. So jadi cikgu punya domain adalah semua nilai X. Semua nilai X. So kalau sebut begitu dia macam tak matematik lah kan, sebab kita guna bahasa. So nak sebut semua kamu buat X members of real. So kita buat macam tu. X members of real ni maksudnya X adalah members tu unsur, kan belajar unsur masa form 1. Apa-apa sahaja nilai, R tu adalah semua nombor dalam dunia kita. So dunia kita ada beberapa kategori nombor. Yang paling besar kompleks nombor. Dalam kompleks nombor ada real nombor. Dalam real nombor ada rational number. Tak silap cikgu, Q. Rational ni yang pecahan A per B. Nanti kita akan belajar juga ni, dalam rational number ada irrational number. Cikgu tak ingat apa dia punya simbol. Lepas tu kita ada last kali integer yang kamu suka. Ni integer. Sebenarnya dia ada turutan dia. Daripada integer, subset kepada rational number, subset kepada rational number dan subset kepada complex number. Ini universiti ya. Kamu akan belajar ini universiti. So nombor yang ada kat dunia ni bukan sekadar nombor yang ada dekat SPM. Kamu kena keluar daripada kotak untuk belajar complex number. So complex number dia boleh kira punca kuasa kepada nombor negatif. Real number tak boleh kira punca kuasa kepada nombor negatif. So cikgu bukalah sekarang sebab nak faham kenapa kita boleh tulis R tu. Okay. Siapa boleh beritahu apa julat kita kat sini? Saya nak budak lelaki pula jawab. Pelajar lelaki jawab, silakan. Apa kita punya julat kat sini? Julat dekat graf tu Aisyah. Ya. Kamu kena tengok secara Y sebab julat berada pada nilai-nilai Y. 2 dan ke bawah. Sampai 2. Berapa? Siapa? Tadi ada orang lain yang nak bersuara tadi. Ada siapa ada idea? Beritahulah. 2 dan ke bawah. 2 dan ke bawah. So 2 dan ke bawah. 2 dan ke bawah mana ada nilai, mana ada graf 2 dan ke bawah. So tidak ada julat. 2 dan ke atas. Macam mana nak sebut 2 dan ke atas dalam matematik? 2 lepas tu dia ada simbol yang apalah kau ni. Lebih besar daripada 2 je lah. Lebih besar atau sama dengan 2. So nak guna simbol apa? X, Y, F. X. Nak guna simbol X tu objek. Sekarang julat adalah nilai-nilai image yang wujud. Nilai-nilai image yang wujud. So nilai image yang wujud 2 ke atas. So kita pakai huruf Y boleh, pakai huruf F pun boleh. Sama je mana-mana. Baik, benda ni kritikal tau. So siapa ada soalan sila tanya sekarang. Apa-apa sahaja yang tidak difahami tanya sekarang. saya cuba faham cuma sebab tak ada buku teks kot, dia macam kurang Buku teks kau tengok kau takkan faham. tak ada faham. Kau buka lah buku teks kau takkan faham. Ni cikgu ambil daripada buku teks ni soalan ni. Buku Tapi teks dia bagus tak? faham. Apa dia? Dia faham tapi dia tak penuh. Tak penuh. Memanglah tak penuh baru tengok. Okey. Kita tengok soalan bawah lepas tu kita jawab lagi. Okey. Baik, cikgu nak sekarang cuba Ilman. 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 Ada ke tak ada ni? Wallahu ta'ala alam. Okay. Sebab kamu dah tengok benda ni dalam cikgu punya video hari tu, maka sebab itulah cikgu buka fungsi mutlak sekarang. So, cikgu akan dalam fungsi mutlak ni, buku teks ada separuh muka surat. Kejam jugalah. Sebenarnya fungsi mutlak ni besar. Tapi buku teks kamu memandang rendah pada fungsi mutlak ni. So, cikgu akan buka fungsi mutlak yang dekat bawah ni.
soalan latih diri 2.1, bukan ke cikgu dah bagi link kepada buku teks ke? Kan? Sepatutnya kamu boleh tengoklah buku teks tu sendiri. Okey, nombor 2. So cikgu akan tunjuk satu soalan sahaja. So tengok betul-betul yang ni, this is going to be at least 1, 2, 3, at least 3 markah untuk setiap soalan. At least 3 markah untuk setiap soalan. So nombor 1, kamu nak lukis modulus. Simbol ni adalah simbol modulus dalam bahasa Inggeris atau simbol mutlak. Mutlak, fungsi dia mempositifkan semua nilai yang kita tahu. So kalau kamu letak mutlak kepada negatif 2, jawapannya 2. Kalau kamu letak mutlak kepada 2 pun jawapannya 2. So jadi kalau kita ada unknown, for example X, yang jawapannya 2. So cikgu tak boleh kata X tu 2. Cikgu boleh ada positif X sama dengan 2, negatif X sama dengan 2. Sebab modulus kepada X tu kita tak pasti positif atau negatif. So dia boleh ada 2 kemungkinan. So jadinya X ada 2 jawapan. X sama dengan 2, X sama dengan negatif 2. So every time kamu jumpa modulus dan dia sama dengan satu nilai, kamu boleh fikir bahawa nilai yang dekat dalam ni ada 2 nilai. So X tambah 1 tu boleh jadi positif dan X tambah 1 juga boleh jadi negatif K. Disebabkan maksud nilai mutlak. Modulus tu adalah mempositifkan semua nilai. Itu maksud modulus. So nak buat soalan modulus macam soalan B cikgu ambil, Fx sama dengan 4 tolak 2x modulus, cikgu kena lukis dulu Fx yang tak ada modulus. Tapi kita tak boleh lukis sebarangan lah, kita kena lukis daripada negatif 2 sampai 4. Sebab soalan memang dah beri kita punya domain negatif 2 sampai 4. So letak je lah x negatif 2 hujung sekali dengan x 4 hujung satu lagi. So tak susah pun, kita buat je saja part C macam tu, and then satu lagi part C kat sini. So sebab ni soalan hanya lakaran, kita tak perlu nak buat perfect. So x dengan fx, cikgu takkan pakai y sebab dia pakai fx. So kamu just kena lukis 4 tolak 2x. Ramai orang lupalah 4 tolak x 2x ni sebenarnya dah belajar masa sekolah menengah rendah dulu. So tak payah pun sebenarnya, kamu just tengok x dengan x yang hujung sekali sahaja. Tak perlu fikir panjang, just ambil je x dengan y atau fx, kamu letaklah yang hujung dengan hujung. Buat kotak dulu. Itu cara yang paling senang, tak perlu fikir dan tepat 100%. Sebab ini adalah garis lurus. Y sama dengan mx tambah c. Kita tak perlu nak fikir panjang, kita just perlu ada 2 titik. Hujung dengan hujung sahaja. So itu yang paling baik. Yang terbaik adalah meletakkan hujung dengan hujung. So negatif 2, kita masukkan sahaja dalam 4 tolak 2x. So dia akan jadi 4 tolak 2 kali negatif 2. Macam tu je lah. So dapatlah 8. Kalau 4, kita letak sahaja 4 dalam persamaan kita. 4 tolak 2 kali 4. Macam biasa nak ganti x. So 4 tolak 8 dapat negatif 4. So cikgu just lukis negatif 2,8. So negatif 2,8 mesti di bawah sinilah. Di atas sana lah, negatif 2,8. So tak perlu pun buat cantik-cantik pun, walaupun tak sama dia punya scaling. Tapi kalau kamu rasa cikgu tak puas hati lah, saya ni tak sama besar ni, okay, tak apa, kita boleh padam. Cikgu boleh padam, tak susah pun. Sebab kita punya nilai tu jauh ke atas. Cikgu ada negatif 2,8. So negatif 2 bawah, 8 atas sikit. Okay, so barulah puas hati. Lepas tu kita ada 4, negatif 4. So kalau 2 negatif 2 kat situ, 2 kat sini, 4 kat sini. Ni walaupun kita membuat lakaran, cikgu hanya agak-agak dia punya nilai, taklah macam cacah merebah sangat. So kalau 8, 4 kat sini. So kalau negatif 4, kat bawah sini negatif 4. Macam tu. So dia skala paksi Y, skala paksi Y lah, skala paksi X, skala paksi X lah, ikut kamu lah. So ini hanya agak-agak sahaja. 4 negatif 4 dapat sebelah kanan bawah yang hujung. So kalau kita tengok, kamu kena faham bahawa 4 tolak 2x ni dia punya C memang 4. Sebab Y sama dengan mx tambah c, kita recall balik dalam matematik menengah rendah, negatif 2x tambah 4 dia sama sahaja. Cikgu buat kat tepi sebelah kanan sekarang. So C kita 4. So memang dia kena lalu 4 juga pada paksi Y. So garisan lurus kita akan jadi
lurus yang kena lalu titik hujung-hujung, kena lalu juga 4. So lebih kurang begitulah. So yang masalahnya adalah satu nilai yang dekat, betul-betul dekat atas paksi X kat sini. Yang betul-betul atas paksi X tu, kita nak kena tengok juga. Takut nanti kita punya penilaian tu tak betul. Lalu 2 ke tak lalu 2? So kita tak sure. So kalau nak sure, kita kena cari nilai pada paksi X. Macam mana nak cari nilai pada paksi X? Kita panggil dia apa? Dekat sini pada paksi X ni kita panggil apa? Kalau garis lurus, paksi X kita panggil apa? Sudah, senyap. Macam dalam gua. Suara sama je yang keluar. Garis lurus? Sangka. Tak bukanlah. Mana? Kalau kamu ada garis lurus, kalau kamu ada garis lurus dia akan memintas kat dua tempat je. Paksi Paksi X, Y. paksi Y. Paksi X, paksi Y. Dekat paksi Y kita panggil apa? Tak ingat dekat paksi Y kita panggil pintasan Y. Pintasan Y. Dekat paksi X kita panggil pintasan X. Tak pernah dengar ke? Pernah dengar sudah. Pernah dengar. Dekat pintasan Y apa yang special? Apa nilai Y yang kita dah tahu dekat pintasan Y? Y sama dengan kosong. Kosong. Balik, X sama dengan kosong. Dekat pintasan X barulah Y sama dengan kosong. Sebab dekat pintasan Y, nilai Y yang ada, nilai X yang kosong. Koordinat X yang kosong. Dekat pintasan X, nilai X yang ada. So jadi koordinat Y kena kosong. So dekat pintasan X kita memang tahu koordinat Y kosong. Dekat pintasan Y kita memang tahu koordinat X kosong. So cikgu nak kena buat pintasan X dulu. Kalau tak, cikgu tak tahu nilai tepat dekat pintasan X tu. So cikgu letak je Fx sama dengan kosong. Sebab Fx adalah Y, samalah. So, jadi kosong sama dengan 4 tolak 2x. So cikgu dapat 2x sama dengan 4 dan x sama dengan 2. So negatif 2x tu cikgu tambah kiri kanan, dapatlah macam negatif 2x. Bawa ke sebelah kiri, dapatlah 2x. Positif. Lepas tu bahagi, dapat 2. So memang dia akan lalu 2. So cikgu kena betulkan gambar rajah cikgu ni. Buat je 2. So cikgu buat 2 dekat situ. 2, betulkan saja. Tak ada masalah. Sebab kita lakaran. Okay, lakaran ni sepatutnya menengah rendah. Tapi jangan pandang enteng kepada benda ni. There are many students yang tak tahu nak lakar garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Walhal benda yang diperlukan hanyalah 2 koordinat sahaja. Kalau lengkung, kita tak boleh lukis dengan 2 koordinat. Tapi kalau garis lurus, mana-mana 2 koordinat kamu ada, dekat ke jauh ke, you connect them, you can just connect the 2 koordinat yang kamu ada. So yang paling senang adalah paksi X dengan paksi Y punya pintasan. Tetapi cikgu guna negatif 2 dengan 4 atas alasan memang domain kita dilihat daripada negatif 2 sampai 4. Okey. Ada soalan setakat ini? Silakan kalau ada. Kalau ada silakan. Tidak ada. Betul tak ada? Rasanya tak ada kot. Okay, alright. So, bila kamu dah lukis yang original, baru kamu boleh fikir macam mana nak mutlakkan dia. Baik, yang ni perlukan sedikit penjelasan cikgu. Kalau tak sampai jumpa fungsi terigu tahun depan, kamu akan lost. Bab 5. Dia akan main dengan sin, cos, tan yang dimoduluskan. Ada boleh lukis ke sin, cos, tan? Ya, kita boleh lukis. Not yet. That is the longest topic in Form 5. Maybe second, maybe the longest. Ada lebih kurang 18 formula dekat bab tu sahaja. Memang kicaplah kepala kau nak belajar. So dengar betul-betul daripada sekarang. Sebab benda kita dah ada sekarang ni lagi senang daripada yang next. So bila kamu dah siap begini, kamu kena faham apa yang kamu nak lukis adalah yang ni. So kamu dah lukis yang ni. So bila kamu nak apply modulus, okay, nak apply mutlak, kamu kena faham bahawa yang ni adalah Y, Fx ni. So kamu sedang nak moduluskan nilai-nilai Y. Baik, kamu moduluskan nilai-nilai Y. Kalau nilai-nilai Y ada 2. Satu yang positif, so bila cikgu buat lakaran sebelah kiri kan,
Cikgu buat sikit macam ni. Kamu kena faham bahawa yang sebelah atas ni, nilai-nilai Y dia memang dah positif. So kalau kita moduluskan pun, dia takkan jadi apa-apa. Yang bawah ni, nilai-nilai Y start dia daripada 0.1 punya negatif, sampailah yang paling bawah sekali adalah negatif 4 punya negatif. Sampai negatif 4. Yang tu adalah nilai-nilai Y yang negatif. So, bila dia kena mutlak, nilai-nilai tu akan jadi positif. So, cikgu balik kepada graf yang kita dah lakar dengan lebih cantik ke atas ni. So, jadinya yang terkesan adalah kesemua ni. Kamu tak boleh just ingat pantul. Kamu tak faham sampai bila-bila. Kenapa pantul? Sebab bila kena mutlak ke atas yang negatif Y, dia akan jadi positif Y. So jadinya setiap nilai ni, contoh cikgu bagi 3 titik. Let's say kita pakai warna budak perempuan suka colour pink kan. Kita pakai colour pink. Ada 3. 1, Allah besarnya, ya Allah ngamuk ke apa. Kita pakai kecil je. 1, 2, 3. Kata cikgu ambil 3 tu. So 3 tu negatif berapa kita tak tahu pun. Tapi kalau dia negatif 1, jadilah 1 ke atas. Kalau dia negatif 3, jadilah 3. Kalau dia negatif 4, jadilah 4. So jadinya dia kan seperti memantul. Dan memang begitulah cara orang hafalnya. Kita pantulkan yang bawah. Bila mutlak, kita pantul yang bawah. Soalnya jangan hafal sahaja. Pantul disebabkan mutlak hanya akan memberi kesan kepada nombor negatif. Sebab kalau mutlak nombor positif, jadi nombor positif. Mutlak nombor negatif yang akan jadi positif. So that's why graf kita akan jadi begitu. Okay. So yang biru tu kena buat apa? Kita boleh padam dia. Okay, kita padam. Jangan padam semua. So kita padam sikit-sikit je sebelah bawah. Kita buatlah putus-putus. So putus-putus tu melambangkan graf yang sebelum modulus. Siaplah graf kita. Itulah graf kita. Ada soalan? Dipersilakan. Siapa ada soalan? Silakan. Pandai semua ni. Pandai semua. Kamu tahu tak cikgu masuk ke exam berapa orang boleh buat soalan ni? Tak tahu nak Nak cari 2 orang pun payah. Ni, cikgu keluarkan soalan sama ni. Dekat exam kan. UP1 kan, tak banyak lagi subtopik pun. Berapa orang yang boleh buat kau tahu? Boleh kira dengan jari. Tak sampai 1 jari ni pun. Tak sampai 1 tangan. Kalau kelas-kelas yang belakang tu, yang sentiasa ada low self-esteem, diorang ingat diorang ni tak pandai, lagilah. Ada seorang je boleh buat. Susah sangat ke? Mau kalau kamu jadi cikgu boleh mengamuk kok. Ni form 2, form 3 punya pembelajaran. Hanya pantul yang bawah sahaja. So cikgu AdMath terpaksa explain balik semua benda. So you should be thankful for your upper form teacher explaining what you don't understand dekat menengah rendah while teaching you the new concepts. Gila macam dalam gua. Belum jumpa kat depan ni. Kat depan ni semua nampak atas kepala ada bunga, ada burung-burung ni. Ya lah, tanya apa rasa? Dia kalau macam, kan dia ada macam bagi domain negatif 2 kurang atau sama dengan X tu. So kiranya Sebut cara sebut kamu tu noob. Sebut negatif 2 sama 4. negatif 2 sama dengan 4. Sebut. Kan dia bagi domain negatif 2 sampai 4 cikgu. Baru tanya. Negatif 2 sampai 4. Ya, soalan kamu? So first kali kalau kita buat dekat graf tu, kita buat yang tu dululah. Kita buat yang hujung dengan hujung dulu. Okay. Sebab kita nak kena tahu yang hujung sekali domain pergi mana untuk yang domain yang paling kecil dengan domain yang paling besar. Kita nak tengok dia pergi dekat image apa dulu. Okay. Sekarang datang soalan yang paling payah, iaitu kalau kamu dengar yang atas tadi tak ada masalah. Kalau kamu tak dengar, kamu akan jadi payah sikit lah. So siapa yang dah dengar soalan kita tadi, dia kata lakarkan graf fungsi berikut. Seterusnya nyatakan julat. Okay. Kamu nyatakan julat, kamu tak boleh nyatakan julat yang sebelum kita mutlak. So tadi cikgu lukis memang
cikgu tak lukis yang mutlak, sekarang cikgu dah lukis yang mutlak. So cikgu kena tambah simbol mutlak ni. Kalau cikgu tak tambah simbol mutlak, tak siap lah sebenarnya. Awal-awal tadi cikgu lukis tanpa mutlak. Bila cikgu dah pantul, cikgu ubah juga F cikgu jadi ada mutlak. So mutlak ni cikgu letak last. Okay. So kalau kamu dah faham, julat kita kena tengok paksi Y punya nilai. Siapa boleh teka paksi Y punya nilai kita dari berapa sampai berapa? 4 sampai 8. 4 sampai 8. Oh, itu je nilai Y yang ada, 4 sampai 8. Negatif 4 sampai 8. Negatif 4 sampai 8. Oh, okey. Siapa yang tak setuju dengan dia? Tak tahu lah sih. Saya pun tak pasti. Graf kita ada dekat mana sekarang? Graf kita ada dekat mana sekarang? Daripada nilai Y berapa sampai nilai Y berapa? Negatif 4 sampai 8. Negatif 4 sampai 8. Yang bawah ni dah pantul, tak ada dah. Kita dah pantul yang bawah tu ke atas. Sebab bila kena modulus, semua nilai-nilai Y yang negatif, semua nilai-nilai Y yang negatif, sudah tak ada. Dia pantul jadi positif. So kiranya kalau dia negatif 4, dia jadi positif 4 lah macam tu. Ya, kan kita dah, sebab dia modulus, dia jadi positif. betul. Modulus jadi positif. Okay. So, kamu nak tengok paksi Y, kamu kena tengok macam anak panah. Mata kamu kena tengok, macam tu ke nilai-nilai Y yang ada? Bawah ni tak ada kan? Tak ada. So yang ada hanyalah daripada sini. Paling tinggi adalah 8, paling rendah berapa? Kosong. Kosong, thank you. So nilai-nilai Y yang ada adalah antara 8 dengan kosong sahaja. Tengok kita punya graf tu, memang graf kita koordinat Y dia adalah datang daripada nilai 0 sampai 8. Tak ada dah nilai-nilai lain. Jadi cikgu punya julat adalah, so cikgu pakai warna merah lah, senang nampak sikit. So julat 0 sampai 8. Nak pakai huruf apa? X ke F ke Y? F, thank you. Macam tu. Nak tulis F boleh, nak tulis FX pun boleh, nak tulis Y pun boleh. Cuma dalam kes ni kita lagi tepat label FX lah. Tapi sebenarnya FX dengan Y adalah benda yang sama. Boleh je mana-mana. Okay, boys and girls, sila tanya sekarang atau kamu akan lemas sampai ke trigonometri tahun depan. Benda yang modulus tu memang dia dalam kurungan ni sir. Dia bukan kurungan, dia macam triangle. Triangle. Triangle tu tak ada tidak ada penutup. Dia bukan petak. Dia bukan macam huruf kurungan yang petak bukan. Dia memang triangle. So nanti kamu boleh ada pelbagai jenis function yang kamu boleh lukis. Contohnya yang 2x kuasa 2 tambah 8. Boleh je nak lukis yang ada modulus. So kita kena lukis dulu 2x kuasa 2 tambah 8 macam mana. Bab 2 nanti kita akan belajar. Tapi kamu dah pernah tengok lah dalam form 5, form 3 tak silap cikgu. Dia lebih kurang macam tu. So yang bawah ni yang akan pantul. Yang bawah tu. Sebab bawah adalah nilai-nilai Y yang negatif. So bila pantul jadi macam mana cikgu? Jadi seperti mana yang bawah tu lah. Tapi kena pantul. Jadi begitu. So yang bawah ni tak ada dah. So bila cikgu pantul, cikgu dah buat modulus. Siap. So bentuknya macam ni. Bentuknya memang ni. Modulus kepada bab 2. Kita tak belajar lagi. Cikgu just tunjuk je. Walaupun kamu dah pernah tengok lah graf yang macam tu dekat menengah rendah dulu. Cuma kamu tak pasti 100% lah apa grafnya. Dia positif sebab modulus je lah sir. Yes, dia positif sebab ada simbol modulus tu. Kalau tak ada, kita akan biarkan begitu je lah. Okay, sorry cikgu no tadi. Okay, semua orang macam dalam gua ni, sebab kamu dah dalam gua, ambil soalan C, semua orang cuba buat soalan C sekarang. Cikgu nak kamu snap dan letak dekat WhatsApp sekarang.
Cikgu nak komen beberapa orang. Buat semua sekarang. Ada soalan boleh tanya terus. Buat C. Kalau kamu laju memang 1 minit dah siap. Yang Dia ada kedua, beza ke 4. yang nisbah dengan kurungan X tu sir? Kan F nisbah X. Yang Sudah. tu. F nisbah X tu bukan F nisbah X. Itu cara menulis dia. Oh, cara F. menulis je. Cara menulis saja tu bukan nisbah. F nisbah tu maksudnya memetakan. Memetakan macam mengambil. So F mengambil X jadi 2X tolak 5. Maksudnya Fx sama dengan 2X tolak 5 lah. Modulus. So kalau kita tak nak tulis kurungan terus yang ada sama dengan, kita tulis simbol pemetaan. Simbol pemetaan ada anak panah, ada noktah bertindih. So cara yang sama saja, benda yang sama. F memetakan X menjadi modulus 2X tolak 5. F kurungan X sama dengan 2X tolak 5. So noktah ni bukan nisbah. Kurungan ni bukan darab. Dia sebab ada memang cara penulisan dia macam tu. Tapi sama je, dia sama dengan F dalam kurungan X. Sama. FF. Sama saja. So kalau kamu pakai simbol anak panah, kamu tak boleh buat pengiraan sebab dia tak ada sama dengan. So bila orang nak buat pengiraan, orang tukar Fx tu kepada Y, baru senang faham. Sebab Fx ni koordinat Y. So sebenarnya Y sama dengan 2X tolak 5 je yang kita nak tengok. Tak daripada X sama dengan negatif 2 sampai X sama dengan 4. Lepas tu kita cari pitasan X, cari pitasan Y. Kita buat yang original, baru kita pantul. Budak-budak lain yang senyap ni, korang ni hidup ke tak hidup? Laika senyap, Wardato senyap, Fauzana senyap, Husna pun senyap. Saya tengah cuba buat je. Tengah cuba buat, okey, bagus. Geng-geng tak nak respon ni, nanti masuk kelas aku suruh korang choir kat depan tu nanti tengok aku. Cubalah respon aku ni jadi tunggu kayu dekat sini ni. Faiza 1, Faiza 2, Faiza 3. Ada je. Ada. Ingat tak ada. Tengah buat. Ilman. Iyalah, jawablah dulu sepatah. Uish. Ilman. Akil. Okey, ada. Right. Ryan. Ada. Oh, suara dia macam nak cari gaduh gangster. Ada. Apa dia cikgu? Cikgu saya tengah try. Baik, cikgu tengok. Kalau ada yang dah hantar, cikgu boleh check. Sama je. Gapo dia? Ah. Mana yang dah siap boleh snap dan bagi?
Macam semua power, senyap ni. Memang tengah buat dengan khusyuk ke? Kelas 4 Naim. Tengah buat sir. Beres, tengah buat tak apalah. Duduk seorang-seorang ni sunyi. Tu tanya budak siap ke belum, tak ada soalan ke? Dia ikut step yang soalan B tu je boleh je kan sir. Memang ikut step je. Benda yang sama. Buat jadual, lepas tu buat graf. Lepas tu pantul, baru cari julat. Kan dah buat jadual sir. Lepas tu yang Mhm. nilai Y tu kita masukkan dalam tu je lah. Tak apa. Dalam graf. Kita memang kena tulis lah nilai Y yang hujung untuk domain kiri, nilai Y yang hujung untuk domain kanan. Lepas tu baru check kita punya pitasan X dan pitasan Y. Kalau pitasan SC tu cikgu congak dengan kepala je 5/2, 2.5. Pitasan Y dia negatif 5. So bila negatif 2 dapat negatif 9. Bila 4 dapat 3. Kan? Negatif 9 dengan 3. Betul? Negatif 9 dengan 3. So negatif 9 dengan 3 kena ada. Lepas tu pitasan Y negatif 5 kena ada. Pitasan X kamu kena cari dulu. Pitasan X berlaku bila Y kosong. Pindah 5, dia dapat 2X sama dengan 5. Bagi 2, dapat X 5/2, 2.5. Cikgu congak je lah kepala. Negatif 5 tu dapat dekat saat dari mana sih? Dari soalan. Pitasan Y kan? Pitasan Y kan sebenarnya nombor yang belakang. Nombor yang tak ada. Pitasan Y kan berlaku bila X kosong. Cuba kamu ganti 2 kali kosong tolak 5 dapat berapa? Saya dah dapat tapi saya tengah lakar graf. Sila lakak. Siapa yang rasa lost, kamu kena tanya tau. Ini macam permulaan kepada segala-galanya. Kamu kena cuba buat, enjoy dan memahamkan dia dengan 100% secara, walaupun cikgu nak enjoy benda, cikgu nak enjoy je. Lantak kau tapi kau kena rasa macam enjoy buat benda ni sebab dia sepatutnya senang. Yang ni. Specifically yang ni. Kamu kena rasa enjoy buat dia sebab dia adalah yang senang. Yang menggigit jari lambat lagi. Empat nanti kita akan gigit jari. Okay, so cikgu harap ada yang dah hantar untuk cikgu tengok. Tapi belum ada nampaknya. Come on budak-budak 4 Naim. You are your class carry the legacy of top scorer at maths normally. So biasanya dia berkumpul dekat Naim dengan Adni, budak-budak yang power. Kak Firdaus power juga. Tapi dia belajar dalam bahasa Inggeris. So ada macam dia ada yang power tak berapa ramai macam Naim. Naim dia lebih stabil. Firdaus yang tak berapa power English dia akan crash banyak sikit. Biasanya begitulah. Sebab tu cikgu tak mengajar sangat dalam English pun. Dekat kelas DLP, kesian tak faham. Cikgu ajar term dia dalam bahasa English. Orang pun cikgu ajar dua-dua ni. Modulus mutlak, cikgu memang sebut dua-dua. Julat tu range dalam bahasa English. Julat tu range. Dah tak ada orang nak hantar sangat. Cikgu buat terus dia punya jawapan kat sini. Kamu semak sendiri. Lepas tu baru snap dah hantar. FX 2X tolak 5. So cikgu bagi kamu jalan kerja yang paling ringkas yang mendapatkan markah penuh. So X negatif 2 sampai 4. So cikgu ambil yang tak modulus dulu. X, Y. Negatif 2 sampai 4.
Jenuh juga nak melukis ni. Betul Saya dah empat. Danta. Danta nanti cikgu akan tengok. Cikgu akan komen untuk pembangunan kita semua. Nanti kejap cikgu habiskan cikgu punya. 4, 3, 3, 3, 3. 0-5. 0-5. 52. 2.5. Damn, bila dia pantul dia jadi pergi atas. Sakit hati kat ni sebenarnya. Okay, dah siap cikgu punya. Cuma yang bawah ni cikgu nak kena padam atau cikgu nak kena putus-putuskan. So ambil pemadam kamu, putus-putuskan yang bawah tu. Padam biar dia jadi putus-putus yang bawah tu. Gitu. Pada jatuh putus-putus. Okay, so julat cikgu, jawapannya sepatut daripada berapa sampai berapa. Siapa boleh beritahu julat cikgu? Anybody can tell me julat cikgu berapa? 0 sampai 9. Perfect. 0 until 9. Kita tengok sikit kawan kita. Syafiqah sudah hantar. 5/2 tu dapat dari mana sih? 5/2 tu dapat daripada pintasan X berlaku apabila Y kosong. Ada jalan kerja kat tepi cikgu buat. So basically cikgu just tambah je lah. Tadi cikgu kata 2 je kolom. Cikgu nak 4 suka hati cikgu lah. Negatif 2 dengan 4 tu hujung dengan hujung domain. X kosong tu paksi pintasan Y. Y kosong pintasan X. So X kosong pintasan Y. Y kosong pintasan X. Tu basically 4 benda yang kita perlulah. Domain hujung-hujung 2. Pintasan X 1. Pintasan Y 1. Baru cikgu dapat penuh. So kita tengok yang kawan kita punya. Cikgu tak nampak pun dia punya 9, 4, 5 Syafiqah. Cikgu kamu tengok cikgu punya kamu punya. Yang Apa dia? last tu ada saya lukis graf penuh. Oh, kamu lukis sekali lagi. Sebab tak muat kat sini. Okey, kamu dah buat yang okey yang ni. Okey, baik. Okey, ni cikgu nak komen ya. Bagus Syafiqah dia buat yang lakaran biasa dulu, baru dia buat yang cantik punya. Ini spesies orang yang nak dapat A+ ni, buat 2-3 kali. Cuma ada beberapa benda cikgu boleh komen. Syafiqah, actually satu benda sahaja. Dua. Nombor satu adalah, biasa X ni orang tak letak kurungan. Tak ada kurungan. Lepas tu Syafiqah, disebabkan kita berada dalam lakaran atau lukisan. Sebenarnya lakaran lagi lah. Cuma kamu buat ni nampak macam perfect pula dia punya skala dengan titik-titik dia tu, dia jadi lukisan. Bila perfect dia jadi lukisan, kamu perlu ada putus-putus. Sebab kalau tak ada putus-putus, kita masih tak sure titik yang hujung tu daripada koordinat mana X dengan koordinat mana Y. So kita kena ada putus-putus macam ni. Okay, settle. Perfectly. This is full mark. Baik, sir. Walaupun tak ada putus-putus tu, dia ada perdebatan lah tentang putus-putus itu. Ada perdebatan. Tapi cikgu masih akan tekan benda yang menyelamatkan diri kita. Kita ada putus-putus. Seperti yang cikgu sentiasa buat, cikgu memang ada putus-putus setiap masa. Oh, cikgu ada tertinggal satu putus-putus dekat 4. Okay. Oh, cikgu tak label pasti X ni pemalas punya orang. Tak ada markah tapi pemalas. Jangan jadi pemalas macam cikgu Kamu semua rajin-rajin semua. Ada yang lain yang nak cikgu komen? Boleh seorang lagi? Kalau ada, kalau tak, ya saya. Yang dalam jadual tu dia domain ke domain, hujung domain ke domain. Lepas tu pintasan X dengan pintasan Y. Nak kira pintasan X dengan pintasan Y tu kat luar pun boleh. Kamu nak kira domain dengan domain tu kat luar pun boleh. Maksudnya kamu buat X sama dengan negatif 2, Y berapa? X sama dengan 4, Y berapa? Suka hati kau jadual ni adalah cara yang lebih kita nampak sistematik lah kononnya. Tapi kalau kamu nak buat tak ada jadual pun sama je. X sama dengan negatif 2, kira berapa Y dia. X sama dengan 4, kira berapa Y dia. Lepas tu kira X sama dengan 0, kira berapa Y dia. Dapatlah pintasan Y. Lepas tu Y sama dengan 0, kira X dia berapa. Dapatlah pintasan X. So ada orang macam orang menulis karangan macam tu.
warna hitam tu, ada orang jenis yang sistematik dalam jadual, terpulang. End product orang tak nak tengok apa semua tu, orang nak tengok mempunyai lukisan yang penuh ada pitasan X, pitasan Y, pantulan, domain hujung, image kepada domain yang hujung, image kepada domain yang hujung satu lagi kena ada. So basically kalau kita tengok jalan kerja kawan kita di sini, kamu ada yang hujung ni satu markah kat sini. Dua-dua. Kalau hujung dengan hujung ada satu markah, lepas tu bentuk V tu satu markah. Bentuk V tu saja satu markah. Lepas tu ada pitasan X dengan pitasan Y ni pun dia mungkin boleh bagi satu markah lagi. So maksimum graf yang ni, this simple is 3 marks. Tambah julat, dia akan jadi 4 markah lah. So total 4 markah yang kita tengok hari ni. Setakat yang sejam ni. 4 je cikgu? Ya. Imam Syafi'i pesankan, pesanan ke-6 Imam Syafi'i dalam bentuk ilmu tuluz zaman, masa yang panjang. Dulu kan orang berjalan jauh daripada negara lain cari imam, nak belajar hadis dan sebagainya. Kita baru sejam duduk depan laptop kan. So jangan komplain. Okay, ada soalan lain? Kalau tak ada, cikgu nak masuk gubahan. Kita take one, lepas tu kita masuk gubahan. Aina, tak dengar suara lagi Aina ni. Mana suara Aina? Ya, Fauzana nak cakap apa Fauzana? Nak tanya, Boleh, silakan Faiza. kan ada jalan kira yang modulus tu yang boleh dapat 2 possible jawapan tu. Betul, ya. Yang tu jalan kira tu bila je nak guna, bila nak guna? Bila kita ada sama dengan kepada modulus tu. Contohlah soalan ni. Cikgu sambung. Okay, soalan ni cikgu boleh sambung untuk tambah lagi 2-3 markah. So cikgu boleh kata, cikgu tambah dekat ujung pakai warna hijau, cari X bila F sama dengan 8. Contohnya gitu. Simple, cikgu tambah 2-3 markah. Ya, nampak macam simple tapi it can be 2-3 marks extra. So kalau F sama dengan 8, senang je. Cikgu lorek bulatan, cikgu buat bulatan, F ni lah F kita. F sama dengan yang ni. Maksudnya yang ni sama dengan 8. So bila kita ada F sama dengan 8, 2X tolak 5 modulus lah yang akan sama dengan 8. So cikgu akan buat Fx sama dengan modulus 2X tolak 5. So bila soalan kata F sama dengan 8, senang kita buat 8 sama dengan 2X tolak 5. So kalau soalan tak beritahu, tidak ada soalan pun, memang konsep yang kamu tak ajar tadi Faizal memang tak boleh nak pakai pun. So kalau buat macam ni, orang yang tak faham modulus, dia buat macam ni terus. Jadi apa beza ada modulus dengan tak ada modulus? Tak ada beza lah. So, ada mutlak, tak ada mutlak, ada modulus, tak ada modulus, jadi tak ada beza. So kita kena fahamlah bahawa yang sebelah dalam ni, seperti yang cikgu explain tadi, dia boleh jadi 2. Dia boleh jadi 8, jadi 8 juga. Dia boleh jadi negatif 8, dia jadi 8 juga. So kita pun akan buat satu lagi, 2X tolak 5 ni mungkin negatif 8. Atas alasan modulus 8 pun dapat 8, modulus negatif 8 pun dapat 8. So jadinya 2X tolak 5 ada 2 nilai, sama ada 8 ataupun negatif 8. Lepas tu pakai shift kat je lah, ataupun terus dia kira 8 tambah 5, 13 bahagi 2, settle. Negatif 8 tambah 5, negatif 3 bahagi 2, negatif 3/2, settle. Does that answer your question, Faiza? Faham. Faham. Faiza ke Fauzana? Mana-mana boleh. Mana-mana boleh. Mana-mana boleh yang Pak Yah ni cikgu tak boleh macam tu. Dia kena tetapkan satu. Nak Faiza ke nak Fauzana? Faiza lah, Faiza. Okay, Faiza. Okay, Faiza. Alright, any other question about modulus ataupun mutlak? Manalah, cikgu punya. Okay. So sekarang, just untuk kamu tengok sahaja, cikgu nak tunjukkan macam mana buku teks yang ada. So,
Kamu tengok dalam buku teks. So, kalau kita lihat dekat sini, dia punya mutlak. So, Anyflix ni bagus sebab bila kita nak cari apa-apa kita nak bincang, kita boleh terus tekan, terbalik pula, salah, cikgu salah tekan. Kita type dekat search kat sini, mutlak. Nanti akan keluar lah. Tak ada pula mutlak, sudah. Tak apa, tak ada mutlak, kita buka sendiri. Okay, so kalau kamu tengok dalam mutlak, yang ada dalam buku teks hanyalah kejam dia hanya ada satu contoh ini sahaja. Benda yang berada di sebalik mutlak ni sangat banyak penjelasannya, seperti yang kita dah belajar dalam sejam ni. So dia ada hanya yang ni, lepas tu dia masuk muka surat yang kedua. Dah tak ada dah, itu sahaja mutlak. Terus soalan hati diri 1.2. So in fact it's not even a page pun. So kejam jugalah. Buku teks ni kejam juga. Sebab benda kecil ni pun dia akan mempengaruhi soalan dalam bab ni dan juga dalam bab trigonometri tahun depan kita akan belajar. So kalau kamu tengok soalan ni, apa yang cikgu explain dalam masa 1 jam ni, ni lah. Ini juga cikgu bab benda ni macam mana? Sudah pening. Mampu okay. So I hope you value the knowledge, not from me, not from Allah. Allah bagi cikgu faham dan sampaikan kepada kamu. Okay, back to our meet. Kita take 1, kita sambung 10-6 minit. So I'll see you in 1 minute. Excuse me. Ada yang pakai handphone tak belajar? Yang tak pakai komputer. Ramai tak? Cuba angkat tangan nak tengok. Ramai juga. Korang boleh faham ke pakai handphone? Nampak ke? Cikgu besar ke pakai handphone cikgu? Responlah sikit, jawab. Boleh nampak ke? Macam tak sangat lah. Tak sangat lah. So yang cikgu tulis tadi pun still nak kena zoom walaupun dah besar. Rasanya okey kot. Okay. So cikgu ada dua, cikgu tengok dua-dua supaya cikgu kadang-kadang juga buat kecil lah. Cikgu kekalkan satu kat handphone, cikgu tengok ni kat sini, cikgu tengok kat handphone. Satu cikgu tengok dekat komputer screen. Supaya cikgu balance lah. Budak-budak yang tengok kat laptop pun boleh nampak, budak-budak yang tengok handphone boleh nampak. So kalau tak nampak beritahu tau. Baik, yang ni adalah antara favorite bab ini. Kita panggil dia fungsi gubahan. Olahan kepada soalan fungsi gubahan ni akan ada banyak sangat. Dan dia akan bergabung dengan subtopik yang lepas ni. So biasa yang ni, yang atas tadi adalah juga orang boleh buat. Yang gubahan ni makin kurang lah orang boleh buat. Sebab ni topik yang paling orang tak suka. Bila masuk bab 2 nanti, orang akan biasa tarik nafas lah sedikit. Cikgu tak suka pandang rendah sebab format baru hari tu dia ada bahagian bahagian B kertas 1. Bahagian B kertas 1 ni dia misteri sikit sebab dia tak pernah muncul sebelum ini dalam paper SPM yang KBSM. So for 20 years tidak ada bahagian B untuk paper 1. So bila dia start ada dan dia jadi 8 markah. Kamu kena pilih 2. Dan hari tu cikgu tak jangka juga memang keluar fungsi untuk yang 8 markah ni dekat SPM hari tu. So dia keluar bab 1 tingkatan 4 iaitu fungsi, bab 3 tingkatan 4 itu fungsi, dan dia keluar yang cikgu baru sebut kat kamu tadi, trigonometri bab 5 tingkatan 5. Basically dia dalam bab 1 dengan bab 5 ni berkait. So jadi bila dah keluar tahun ni, tahun depan dia tak keluar. Biasanya dia takkan keluar asal topik yang sama dekat bahagian yang sama tahun yang seterusnya. Jadi tahun kamu iaitu 2 tahun lagi, dia possible untuk keluar sebab tu cikgu beritahu ni. Dia possible untuk keluar. So jadi kena tengok betul-betul fungsi gubahan ni macam mana. Senang saja cikgu pakai gambar rajah diagram tu tahu. Cikgu pakai arrow diagram. So bila orang mula explain dengan pengiraan, biasa budak takkan faham.
Biasa budak takkan faham. So kalau lah kamu ada objek X, dia dihantar menjadi Y di bawah fungsi F. So cikgu buatlah fungsi dia F kat sini. Okay. Jadinya fungsi F ni wajib ada dulu. Memanglah, memang kena, dia ni lah yang kena ada dulu. Lepas tu tiba-tiba datang satu fungsi lain, tak kira lah huruf apa, biasanya untuk mula-mulanya kita letak G je. Fungsi G. Maksudnya ada G, ada fx, ada gy. Dihantar menjadi, let's say, kita letak Z kat sini. So apa yang kamu kena faham daripada kedua-dua ni adalah, yang pertama, yang depan ni, F mengambil objek X jadi Y. Itu untuk yang sebelah kiri. Untuk yang sebelah kanan ni pula, G mengambil Y menjadi Z. Itu maksud yang sebelah kanan. So F memetakan objek X menjadi Y, lepas tu G memetakan objek Y menjadi Z. So jadinya, kalau kamu perasan bahawa nilai Y kita ni adalah fx. Adalah fx. Jadi, yang sebelah kanan, cikgu boleh tulis sebagai versi lain. Kalau cikgu ganti Y tu jadi fx. So, kalau cikgu ganti Y tu jadi fx, maka cikgu akan dapat satu lagi benda, yang ni yang kita panggil fungsi gubahan. In English, we call it composite function. Kita panggil dia composite. So, jadinya kamu nak kena faham, kalau F ada dulu, kita ada G kemudian yang mengambil F. Ialah bila G tu mengambil F, dia jadilah benda lain, Z. So, GF tu kita panggil dia fungsi gubahan. So, kalau F kita panggil fungsi, G kita panggil fungsi, GF ni kita panggil dia gubahan. So, orang yang rajin dia tulis fx, dia tulis gx, dia tulis fgx, dia tulis gitu. Ataupun gfx. So, jadinya kita boleh ada dua fungsi gubahan. Satu yang F wujud dulu, satu yang G wujud dulu. So, dalam kes ni, F yang wujud dulu. So, for example, itu daripada segi gambar rajah. Cikgu lupa nak buat dia punya anak panah yang paling panjang. So, daripada hujung ke hujung ni, kalau X ni terus jadi Z, dia memang difahami oleh kita bila kamu faham fungsi gubahan yang bawah ni. Maknanya, F kena jadi benda yang dimasukkan ke dalam G. F perlu menjadi benda yang dimasukkan ke dalam G. Sebab tu F tu wujud dulu. Kalau F tu tak wujud dulu, macam mana dia nak masuk dalam G? So dari segi gambaran lagi dengan dari segi penulisan tak sama. So cikgu buat kesimpulan dekat bawah. Kalau F ada dulu, lepas tu kamu ada G kemudian. So ini orang panggil GF. Sebab F kena wujud dulu baru boleh masukkan dalam G. Sorry. Bagi nilai cukup ke tak? Jangan lebih payah cikgu. Okay. Baik. Okay. Yeah, welcome. Alright, sorry. Iklan budak form 5. And sebaliknya, kalau G wujud dulu, F kemudian, cara menulis dia adalah G itu masuk dalam F. So, kita tak boleh nak tulis GF, kita kena tulis FG. So, cikgu akan tunjuk kedua-duanya supaya kamu faham. Let's say, cikgu ambil soalan Fx sama dengan X tambah 3. Lepas tu, cikgu ambil GX sama dengan X tolak 2 per 3X. Itu soalan cikgu. So, yang pertama, nak cari GFX. So, nak cari GFX, maksudnya cikgu kena ambil fungsi F, cikgu kena masukkan ke dalam G. So, kamu kena ambil F tu letak dalam G. Mana F? Mana F? X tambah 3 ni. Ini adalah F. X tambah 3. So, cikgu nak kena ambil X tambah 3 itu masukkan ke dalam G.
So jadinya, so adakah kita dah siap? Belum lah. Sebab kita nak GFX. So GFX tu G yang mengambil F untuk masuk ke dalamnya. So kamu kena masukkan yang ni ke dalam G. So kamu kena ambil X tambah 3 masuk dalam G. So G yang mana? G X tolak 2 per 3X. So kita tulis kat sini. GX sama dengan X tolak 2 per 3X. So kalau G kamu letakkan cacing kerawit. So dia akan jadi cacing kerawit tolak 2 bahagi 3 cacing kerawit. Kalau G, ni pun cikgu dah jelaskan hari tu. Sebenarnya kalau G masuk love, dia akan jadi love tolak 2 per 3 love. So kalau G ambil X tambah 3, dia akan jadi X tambah 3 tolak 2 bahagi dengan 3 kali dengan X tambah 3. Kita kena tahu position mana nak letak dia. Atas ada 1, bawah ada 1 sebelah 3. Ada soalan? Silakan. Tiada. So, tiada, cikgu teruskan. So, bila cikgu teruskan, cikgu akan dapat kiralah macam biasa. Yang atas kalau boleh kira, kiralah. Yang bawah kalau boleh kira, kiralah. So, cikgu dapat X tambah 3 tolak 2, X tambah 1. 3 kali X tambah 3 dapat 3X tambah 3. So, 3X tambah 9. Siap. Itulah fungsi gubahan GF. So, ini kita panggil apa? Kita panggil ini GFX. Maksudnya fungsi gubahan GF. So, itu ya fungsi gubahan GF. So, sebaliknya, sebab cikgu dah terang tadi dengan perlahan, yang ni cikgu increase the speed sikit. So, GF maksudnya G masuk dalam F. So, G kena masuk dalam F. Macam tu. Tu baru betul. G masuk dalam F. So, jadinya F sedang menerima G. G kita apa? X tolak 2 per 3X. So, cikgu ganti je. Cikgu ganti sahaja. G memang ada ke atas. Ni G ke atas. So, cikgu letak G ni. Ni G ni. X tolak 2 per 3X tu G lah. Sorry. Alright. So, soalnya adakah kamu mampu terus ataupun tidak? Itu sahaja. So, kamu nak kena tengoklah. Kalau F, love, jadi love tambah 3. Kalau F, sukses, jadi sukses tambah 3. Kalau F, X tolak 2 per 3X, dia jadi X tolak 2 per 3X tambah 3. Siap. Cuma cikgu boleh samakan penyebut kalau cikgu nak lah. Cikgu dah ada 3X kat sini, cikgu bagi 3X kat situ. So, cikgu akan dapat 3X semua dekat bawah. Sebelah atas cikgu ada X tolak 2 tambah 9X. Ni kalau cikgu just nak samakan penyebut lah. Boleh je tak buat, tapi macam nampaklah tak berapa pro kan. Bila ada pecahan tak nak teruskan. So, dapatlah 10X tolak 2 per 3X. Of course, dia punya jawapan takkan sama. Tengok sebelah kanan dengan sebelah kiri. Mana sama. Yang ni ambil sirap masukkan dalam susu. Yang satu lagi tu ambil Milo masukkan dalam kalau dalam kes air samalah. Dalam kes air samalah. Susu masuk dalam sirap ke, sirap masukkan dalam susu ke. Macam sama je kan. Okay, ni tak. Soalan dipersilakan kalau ada. Sudah tak ada orang dah ni. Hello. Tujuh dekha tu ye jana sanam. Hello, ada orang? Ada saya. Ada sir. Ada sir. Kenapa? Terkedu ke? Tengah faham kan? Tengah faham kan, tak tahu nak tanya apa. Tak tahu nak tanya apa. Jom kita tengok soalan sama-sama. PX sama dengan 3 tolak X per X square. Fx sama dengan 6 tolak 7x. Jom cari Pfx. Dia akan jadi apa?
Dia akan jadi apa dulu guys? Hai, tak nak sebut. Faiza, sebut Faiza, dia akan jadi apa Faiza? Apa sih? Yo, PFX akan jadi apa? FX tu dalam PX. FX tu dalam PX. So kita akan tulis apa lepas ni? 3 tolak 6 3 tolak dalam kurungan 6 tolak 7x 3 tolak dalam kurungan 6 tolak 7x per 6 tolak 7x kuasa 2. Oh, ini pro ni. Ni orang yang pro, tak ada jalan kerja tengah-tengah dah. Ni masukkan terus dah. So dia ambil je F kat bawah ni, dia masukkan dalam P. P dua tempat, satu kat sini, satu dekat sini. Ni orang pro. Macam mana dia mengambil F, masukkan dalam P. So ni dah tahap bila dah sentiasa buat, boleh lah buat begini. PF, ambil je lah F masuk dalam P. Gitu je lah. So sama juga kalau nak cari FP. So kalau cikgu nak cari FPX, so cikgu just ambil P masukkan ke dalam F itu saja. So kamu kena ambil semua P ni, kamu kena masukkan ke dalam F. So nak masuk kat mana? Nak masuk kat dekat X je lah. Sebab dia masuk kat sini, dia masuk dekat X saja. Dia masuk dekat X saja. So jadinya 6 tolak 7 tu tak berubah lah. Dia tak berubah. 6 tolak 7 tidak berubah. Tapi yang berubahnya adalah X. X bertukar jadi 3 tolak X bagi dengan X kuasa 2. Itu sahaja. Maka tinggallah algebra. 7 ni 7 per 1. So bila kita darab, atas darab atas, bawah darab bawah. So 7 darab 3. So, cikgu nak kena buat kurungan kalau cikgu nak darab sebab dia tolak. Jadi bahaya kat sini. Jangan kira lagi tolak tengah-tengah tu. 7 kali 3 21, 7 kali X 7X. Bagi dengan X square. So cikgu belum lagi kira tolak di tengah-tengah tu. Cikgu hanya masukkan 7 ke dalam 3 tolak X darab. So kamu tak boleh kira tolak itu selagi dia tak sama penyebut. Kalau dah sama penyebut, senang sahaja letak X kuasa 2 kat bawah, letak X kuasa 2 kat atas. Maka cikgu akan dapat 6X kuasa 2, baru boleh kembang tolak. So tolak 21, tolak 21, tolak dengan tolak 7X jadi tambah 7X. So dia hati-hati kat sini. Keles yang paling besar adalah dekat sini, dekat tambah 7X tu. Biasa orang buat tolak sahaja. Orang tak kembangkan dia punya jadi tambah. So bawah dah jadi X square. So siap. Tak boleh buat apa-apa ni. 6X square tak boleh settle dengan 7X. 7X tak boleh settle dengan 21. Bahagi dengan X square pun tak boleh dibahagi dah sebab dia unknown. Siap. So kita dah capai kita punya target kita. Kalau ikut objektif kita nak tengok perihal kepada fungsi kubahan ni yang dalam ni gambar rajah ni, maksudnya macam mana kita terangkan fungsi kubahan kepada orang. So kalau orang sudah terangkan, aku memang tak lagi lah fungsi kubahan, macam mana nak faham kamu kena buka dulu gambar rajah arrow diagram. So kalau macam itulah, kalau F ambil X jadi Y, G boleh mengambil jawapan kepada F jadi sesuatu nilai yang lain. So yang ni kita bukan panggil FG sebab FG ni G masuk dalam F. G yang wujud dulu, salah. Ini adalah GF. F kena ada dulu, barulah boleh masukkan ke dalam G. Sebab tu dia tulis GF. So banyak kekeliruan yang berlaku. Biasalah kalau sini F, sini G, so hujung ke hujung orang tulis FG. Yang ini memang orang yang tak dengar langsung masa mengajar dan tak faham apa benda konsep. Dah lah tak baca hafal pun. Mana boleh ni G masuk dalam F, G kena wujud dulu. Mana ada G wujud dulu. So kena hati-hati dekat konsep ni. Cikgu jelaskan right away supaya kamu tak lemas nanti. 10:23. Kicaplah kena sejam setengah emet. So cikgu tak nak sambungkan dah. Cikgu just nak bagi latihan kepada kamu. So ambil latihan ini sebagai kamu punya homework. Kalau ada problem kita bincang pada hari Rabu. So yang jalan kerja latihan ini cikgu tak nak kamu hantar lagi. Kamu buat dulu dalam 2-3 hari ni dengan pelan-pelan, slow-slow. Dapat tengok berapa soalan boleh buat, tak apalah. Kadang-kadang cikgu tekan untuk deadline, kadang-kadang cikgu tak tekan untuk deadline. So tak setiap masa kita nak tekan pelajar buat deadline ni.
takut dia stres, tak boleh juga. So buat dulu, kalau tak lepas, hari Rabu kita bincang. Hari Rabu nanti baru cikgu suruh kamu snap. So cikgu bagi dekat WhatsApp lah jalan kerja apa yang kamu kena buat. So kalau tak ada soalan, itu sahaja untuk hari ini. Kerja cikgu letak dekat WhatsApp kejap lagi. Ada? Ada soal? La, Ada sir. ada. Okey. Kalau tak ada, kita tutup dengan tasbih kepada Rasulullah Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Terima kasih yang sudi bersuara. Yang tak sudi bersuara tu for the time being cikgu tak pissed off lagi. Lama-lama cikgu boleh jadi pissed off lah. Kamu kena faham-faham learning is two-way communication. You should talk more unless otherwise you takkan tahu sampai bila-bila nak tanya apa pun. Kalau kamu tak belajar untuk cuba tanya apa yang kamu rasa perlu tanya. Dia ada je benda tapi kamu tak nak cakap sebab kamu macam tak apalah. Biar kamu tanyalah. Tak apalah nanti cikgu explain lah. No. Cakap supaya kamu lebih jelas untuk tanya dan fahamkan sendiri. Dari effort sendiri. Itu sahaja. Siapa ada soalan boleh stay lagi. Ada 2-3 minit lagi. Siapa yang tak ada soalan, kamu boleh pergi rehat lah. Kan? Rehat sampai pukul 11 kan? Yes sir. Okay. Bye-bye. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you Wednesday. Thank you sir. Thank you sir. Okay. You're welcome. Thank you sir. Beres. Saya nak Welcome. tanya, Boleh tanya silakan. yang saya buat semua ni kena buat nota ke? Kalau kamu tak ada nota, bila kamu nak refer next time? Okay, tak apa. Kamu nak refer kat mana nanti bila masuk kelas? Sudah tak ingat, tak ada. So yang tu benda biasa lah. Cuma tak adalah cikgu. Of course cikgu tak adalah rigid setiap masa kamu kena buat nota exactly 100% as how I write it. Sometimes cikgu nak interpret dengan cara kamu faham, kamu nak ambil benda yang kamu perlu saja. Tapi takut ada tertinggal jugalah. So cikgu bagi dulu video, nanti kamu tengoklah balik mana yang kamu rasa perlu. Cikgu bagi screenshot dulu, lepas tu cikgu bagi video. Okay sir, terima kasih. Okay, right. Sama-sama.